اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد, alhamdulillah malam ini dapat kita bersambung kembali pengajian hadis kita berdasarkan kepada kitab Al-Hadiyun Nabawi fil Raqa'iq, petunjuk Nabi ataupun petunjuk Nabawi pada hati. Dan kita masih lagi berada pada hadis yang kedua, yaitu al-imtihan bil masaib, ujian dalam bentuk musibah. Pada minggu lepas kita telah bincang berkaitan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada umat-umat terdahulu yang telah dikenali dengan peristiwa Ashabul Ukhdud. Jadi malam ini kita sambung lagi apa yang akan dibincangkan dalam kitab. Wamtahina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi wa 'irdihi fattuhima wa kudhiba wa 'udiya wa syutima wa dhuriba wa ukhrija min baladihi wa ta'arrada limuhawalatil qatl. Maksudnya telah diuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi, pada dirinya, yakni diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa 'irdihi, dan marwahnya atau kita sebut air mukanya. Fatuhima, lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dituduh. Utuhima maknanya dituduh ataupun dibuat tuduhan. Wa kudziba, dan dibohongi. Kata apa? Dimaki bohong, dikatakan Nabi itu pembohong. Wa udiya, dan dimusuhi. Wa syutima, dicerca, dicela. Wa duriba, dan dipukul. Wa ukhrija min baladihi, dan dikeluarkan dari negaranya, negerinya, buat daerahnya. Wa ta'arrada li muhawalatil qatl, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tertuduh kepada banyak cubaan untuk membunuhnya. Jadi penulis kita bawa kepada kita ujian-ujian, contoh-contoh ujian dan seterusnya. Setelah mana sebelum ni dia bawa ujian yang berlaku ke atas umat-umat terdahulu, yang nak menerangkan kepada kita bahawa ujian-ujian itu berlaku sepanjang zaman, semenjak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga zaman kita lah. Jadi di perenggan ini penulis kita beritahu Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam diuji fi nafsihi wa 'irdihi, pada diri dia dan pada marwah dirinya. Bagaimana ujian itu berlaku, iaitu utuhima, Nabi dituduh. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab sirah, Nabi dituduh dengan tiga perkara. Pertama, Nabi dituduh dengan al-junun, sifat gila. Yang kedua, as-sihr, sebagai ahli sihir. Dan yang ketiga, al-kahana, ahli nujum, belakang. Dia kata Nabi kita ni seorang yang gila, seorang ahli sihir dan ahli nujum, ataupun kita kata orang yang tukang tilik nasib, penilik nasib. Di mana Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka la majnun. Dan mereka orang yang menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi, dia bercakap kepada Nabi, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikr, hai orang yang diturunkan kepadanya
Al-Quran. Dia tidak panggil wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Dia kata wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Innaka la majnun, sesungguhnya engkau adalah orang yang gila. Ini satu tuduhan uthima. Atau kita sebut al-ittiham, dan tuduhan ini merupakan satu ujian yang besar ke atas diri kita Nabi Muhammad SAW. Sebab sifat gila ini satu sifat berat lah. Ini dikenali sebagai adamus syaitan ala naqli, orang yang tidak ada keupayaan untuk mengawal otak dan minda dia, akal dia. Kalau kita tengok orang gila dah jalan tengah jalan, selipar terbakar, pakai baju buruk, dia cakap seorang orang ni panggil orang apa? Psycho pula, sekretari ataupun berat lagi buka aurat dia, kemaluan dia. Itu orang gila. Lalu dia tuduh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gitu. Bahkan tuduhan ini bukan kepada Nabi sahaja, orang yang terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu juga dituduh begitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah keadaan tiap-tiap kaum terhadap para rasul mereka, samalah seperti keadaan kaum wahai Muhammad. Tidak seorang daripada rasul yang datang kepada kaum yang terdahulu, melainkan mereka itu dipanggil oleh kaumnya sahirun, orang gila, atau orang ahli sihir, atau majnun, ataupun orang gila. Sumpah. Sepanjang zaman itu adalah ujian yang dihadapi oleh Nabi kita SAW. Dituduh bahawa Nabi kita ini yang bawa agama Allah Ta'ala itu orang gila. Dan yang kedua, dia tuduh sihir, ahli sihir, dan al-kahana, iaitu apa ni, tukang tilik. Tukang tilik ni kita kata sebab ahli sihir, jenis orang yang mendakwa dia ni tahu benda-benda gaib dan benda-benda akan berlaku pada masa depan. Itu dikenal dengan al-kahana ataupun ahli nujum. Bila orang pergi jumpa dia, nak tanya tentang diri dia ataupun tentang apa nak berlaku, ini ahli nujum. Yang biasa kata apa? Ahlul nujum dia dah. Nujum 14 kan. Itu nujum betul-betul ni. Mana dia teka tu kena betul boleh. Mana dia tidak satu ilmu yang yakin, tapi dia dalam bentuk teka-teka, agak-agak. Jadi dia gelar Nabi kita. Bukan. Sedangkan Nabi kita SAW bawa agama al-haq yang benar. Sedangkan kalau ahli nujum ni, Nabi kata boleh jadi kufur. Man ata'a arrafan faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Nabi kata barang siapa yang pergi jumpa dengan ahli nujum ni, tukang tilik ni, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hukum dia akan jadi ahli nujum, tapi dia kata main-main ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli nujum. Bapa yang jadi kita semua tidak lain, tidak bukan sebab mereka ini tidak mahu menerima ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi kita hak benar. Dia tahu ajaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran yang benar. Dia tahu sebab dia telah kenali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak kecil lagi dengan sifat al-amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Bahkan mereka itu mengenali Nabi kita lebih dekat, dia bersama dengan Nabi kita. Bukan kebanyakan hak lawan Nabi kita, hak tuduh Nabi kita macam-macam itu adalah di antaranya ahli keluarga dia sendiri. Sebenarnya dia degil dan dia tidak mahu menerima apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, qad na'lamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Allah Ta'ala kata, kami tahu apa yang mereka kata
kekal. Kami tahu bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan Nabi kita Muhammad SAW berduka cita, sedih. Dia duk tuduh pada Nabi macam-macam, dia duk cercah, dia duk celak kepada Nabi kita SAW itu. Allah Ta'ala kata dia tahu. Memang Allah Ta'ala tahu, dalam ilmu Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala kata, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Maka janganlah engkau, wahai Muhammad, berduka cita, kerana sebenarnya mereka itu bukan mendustakanmu, tapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah Ta'ala disebabkan kedegilan mereka semata-mata sebab mereka itu nak ingkar ayat Allah Ta'ala, dan sebab mereka itu degil, tidak mahu terima, seperti mana sifat yang ada pada sifat syaitan, aba wastakbar, degil dan juga sombong, tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni telah buat macam-macam ke Nabi kita, mengejek, mencaci, mencela. Salah satu ketikanya dia menjuruk leher Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama juruk leher Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Sewaktu Nabi kita solat di tepi Kaabah, dia pergi juruk ikat tekuk Nabi kita dengan kain. Pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq mari pegang belakang, dia tarik mempertahankan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Abu Bakar kata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, nak bunuh kau seorang lelaki yang hanya berkata aku beriman dengan Allah Ta'ala, Tuhanku Allah. Dan Abu Bakar gitu dulu. Bukan setakat tu, sewaktu Nabi kita SAW duduk semaya di tepi Kaabah tu, Abu Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni juga bawa apa nama ni, dalam bahasa Arab dia sebut ada nama dia Salal Juzud. Salal Jazud ni sebenarnya dalam kitab sirah disebut Salal Jazud ni uri utang ganak tu tubi uri kan, perut dalam kotor dalam jejek lah musuh. Dia ambil benda tu kita atas belakang Nabi SAW. Sewaktu Nabi Muhammad Uqbah bin Abi Mu'ayyid menyebabkan anak Nabi kita SAW, Sayyidatina Fatimah, dia ambil puan. Begitu sekali Nabi kita SAW diuji oleh kaum dia. Waktu Nabi kita semaya di tepi kaum, dan ayat cerita kepada kita Nabi SAW diuji. Diuji dengan ujian yang berat. Lepas tu dia balik di rumah pula, belah-belah lalu tu ni tahu pasir, debu, tanah tak kepala. Kepala Nabi penuh dengan pasir, tanah tak kepala Nabi kita SAW. Lalu waktu tu anak tinggal Nabi SAW tengok, menangis, belah-belah buat debu dan pasir tak kepala Nabi kita SAW, menangis. Lalu dia kata, ya bunayya la tabki fa inna Allah manihun abaka. Dia kata, wahai anakku, tak usah nangislah, Allah Ta'ala yang akan mempertahankan bapakmu ini. Nak ayat kepada kita betapa Nabi kita berhadapan dengan ujian-ujian yang berat. Ujian-ujian yang berat oleh kaum dia sendiri yang menolak ajaran Nabi kita Muhammad. Itu di antaranya lah. Di antara contoh-contoh yang disebut sebagai ujian yang ditimpa oleh Nabi kita SAW. Wa kudziba, dibohong Nabi ini, dibagi bohong. Kata pelawak Nabi kejek depan ceramah dengan gajah, pelawak main-main. Jadi kalau setara kita tidak Nabi, orang awam ni, dan yang berlaku hari ni, alim ulama tu guru dituduh dibagi lauk dan dicerca, dicelak, dihina, direndah-rendahkan, biasa lah, biasa. Itu jalan dakwah. Itu dia panggil jalan dakwah. Disebut sebagai apa? Ranjau sepanjang jalan. Jadi waktu dia dan dimusuhi. Nabi kita dijadikan sebagai musuh. Wasutima tadi dicerca, waduriba dipukul tadi, macam tadi lah, betul. Perut buta tadi, uri buta, pasti tak sepatutnya. Wa ukhrija min baladihi, bahkan
halau keluar dari negara ni, dari bumi Mekah, menyebabkan Nabi kita SAW berhijrah ke Madinah. Ada sebelum tu berlaku hijrah ke Habasyah. Ali bin Ja'far bin Abi Talib mula-mula sekali hijrah ke Habasyah sebab tidak tahan dengan ujian-ujian yang ditimpa ke atas mereka. Wa ta'arrada li muhawalatil qatl, dan Nabi terdedah dengan banyak cubaan untuk bunuh Nabi kita SAW. Itu cerita. Wa ta'arrada ashabuhu li sunufil adab. Kemudian terdedah para sahabat Nabi SAW dengan berbagai jenis ujian, wa ta'zib, dan juga penyiksaan al-maddi wal ma'nawi, secara fizikal dan spiritual. Tubuh badan tak sekira lah, luar, dan emosi, perasaan, pemikiran tertekan dengan tekanan, stres. Hidup stres, nak buat ibadah tak boleh, nak cakap tak boleh, cakap nak rakyat apa ni tentang Islam tak boleh, nak jumpa dengan Nabi, apatah lagi nak cerita dia ni sokong Nabi Muhammad SAW tak boleh, menganut ajaran Nabi kita SAW. Nak rakyat yang susahnya hidup apabila satu-satu tempat kawasan itu dikuasai oleh bukan Islam. Bumi Mekah waktu itu pemerintah dia musyrikun, orang musyrik, bukan Islam. Utsbah bin Abi Rabi'ah ni ketua dia bukan Islam. Bukan Islam, kafir. Dia cerdik dalam kitab ada sebut za basirah, orang yang ada otak cerdik, geligo, cendekia awal, tapi lawan Islam. Al-fardi wal ma'nawi, secara seorang-seorang personal, wal jama'i, dan secara ramai-ramai. Ujian sana, penganiayaan sana, sama ada seorang-seorang kena ataupun ramai-ramai. Famasaddahum zalika an dinihim, semua ujian tadi tidak menyekap mereka daripada berpegang dengan agama mereka. Tak lagi istiqamah, walaupun dia tak boleh mengisytiharkan pegangan dan agama dia secara terang-terangan, tapi tak lagi. Fama saddahum dzalika an dinihim wa ma dha'ufu wa mastakanu, tidak lemah dan tidak hina dengan agama yang mereka pegang, yakni Islam. Wa ma ba'u dinahum bid dunya kulliha, dan mereka tidak menjual agama mereka dengan dunia semua sekali, tak jual. Apa kita kata tidak jual di sini? Sebab mereka ini apabila mereka uji, mereka anyaya, mereka tindas orang Islam beriman dengan Nabi kita SAW, dan Nabi kita sendiri pun tak berjaya, tak berjaya, tak tinggal agama, maka berpegang pegang semacam dengan agama dia. Lalu dia mari tawaran-tawaran, macam-macam tawaran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antara ceritanya, Utsbah bin Rabi'ah ni, dia beritahu kepada kaum dia waktu tu, dia kata, aku nak pergi jumpa Muhammad SAW, aku nak bagi tawaran. Aku tengok Muhammad ni, Nabi kita SAW ni, kau sari, kau berat, kau babah, dia kata. Farraqta jama'atahu, dia telah memecah belahkan masyarakat kita. Ini dia sebut dalam kitab-kitab sirah ada. Farraqta jama'atahu ni memecah belah masyarakat, dia katakan Nabi kita. Depan-depan Nabi kita, dia Utsbah bin Rabi'ah ni, ganah, kasar. Farraqta jama'atahu wa saffahta ahlamahu, telah memperbodoh-bodohkan pemikiran pokok dia, mana pegangan dia, akidah dia, ideologi dia. Pegangan waktu tu dia dah semua berhala. Nabi kita kata jangan ada semua berhala. Berhala ni bukan Tuhan dan syirik. Tak boleh, Nabi kata begitu. Lalu dia pakar dengan kaum dia, kepada kaum dia kata, aku nak pergi jumpa, nak pergi berundi dengan Muhammad, nak pergi bagi tawaran-tawaran. Zaman dulu tak ada kerja lain. Apabila tidak ada hujah kan, main tawaran.
Hujah sebenarnya hujah dia penting. Tapi sebab dia pergi jumpa Nabi kita Muhammad SAW, dia kata, aku nak royak kaum Muhammad, nak bagi tawaran kepada Muhammad. Beberapa Nabi kata, royak aku boleh dengar, tak ada masalah. Anak cerita sini, wa ma ba'u dinahum bid dunya, dia tidak jual agama mereka dengan dunia. Apa yang berdepan dengan dunia dan agama, dia pegang agama. Ini benda payah belakang ni. Benda kita boleh royak dengan lidah, tapi bila bertemu, aku cabut gojek dah, cabut pion dah. Kita kata ke siapa serupa, tapi kita bicara pada ni untuk kita bagi satu kekuatan untuk diri kita, satu pengajaran. Dia kata apa kepada Nabi kita SAW, ya benar akhi, anak saudara, ibarat anak saudara Nabi kita. Oleh panggil, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Dia kata, Muhammad, kalau hari ni duduk buat apa ni, mengajar orang ni, mengajar kata gitu, berkuliah kata gitu ni, dah kerja-kerjamu ni tidak ada tujuan lain melainkan kalau mu nak suruh mu ni dapat harta banyak. Dia kata Nabi duduk bawa agama ni, berdakwah ni macam Nabi cari duit, gitu, tu kumpul harta. Zaman kita betul ada orang pergi mengajar kan, 2-3 sen sahaja dah boleh dah. Jama'na laka amwal lana, dia kata jama'na laka min amwalina, nescaya kami boleh kumpul kepada kamu harta-harta kami. Kami boleh tolong kumpul banyak bagi kamu, hatta takuna aktsarana mala, sehingga mu jadi orang paling banyak atau kaya. Orang paling kaya di Mekah Muhammad. Dia main begitu dia. Wa in kunta turidu bihi syarafa, kalau mu nak kedudukan, darjat, pakar, gelaran, kemuliaan, ketinggian, sawwadnaka alaina, kami boleh nanti kamu, hatta la naqta'a amran dunak, sehingga kami tak akan buat apa-apa keputusan tanpa dengan persetujuanmu. Hebat orang atas sekali ya. Pembuat keputusan. Jadi ketua lah, sawwadna, ketua, sayyid, jadi ketua dia. Tak ada masalah. Tapi syarat tinggallah agamamu. Kita nak. Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina, kalau mu nak jadi raja, kami akan latih mu jadi raja. Wa in kana hadha alladhi yatika ra'iyan, ini berat sekali. Jika dengan sebab benda mu buat hari ni disebabkan oleh gangguan jin, dia kata Nabi, macam Nabi ni kena dirasuk syaitan, dia jin. Masa hati ni mengajar tadi ni, masa hati ra'iyan ni maknanya jin masuk dalam dia kecil ngapu, dia orang panggil dia dikata halusinasi tu pada sasar ke apa ni. Sasar ni ini panah nama dia kecil ngapu gitu ni. Dia katakan Nabi gitu, tarahu la tastati' raddahu, yang mana mu dapati mu tak mampu nak lawan min nafsik dengan dirimu, talabna lakatib, kami nak cari doktor kamu, nak cari tuan. Tak apa, kita pergi cari, nak cari mana, Amerika ke, Afrika ke, jauh mana kita akan pergi cari doktor kamu. Wa bazarna fi amwalina, dan kami akan berhabis harta kami untuk tujuan berupamu, hatta nubri akan minum, sehingga sembuh. Dia ingat Nabi tu sakit jiwa kan. Ini tuduhan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Nabi baca ayat ke dia. Nabi baca ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, tanzilun minarrahmanirrahim, surah Fussilat. Siapa beberapa ayat Nabi baca. Sebelum Nabi baca, Nabi kata, hey Utbah bin Rabi'ah, dengar aku pula. Jadi dia pun dengar orang Nabi baca siapa habis, dia balik. Balik jumpa kaum dia kata, aku tak aja dengar lagi orang Muhammad sebut. Nabi Muhammad sebut ni bukan sihir. Bukan apa nama ni,
penyair. Dah. Semua kan. Mana Nabi Muhammad wayak ni benda memang benda yang susah, benda pelik, benda tak ada jumpa lagi dalam itu. Dan dia mengaku bahawa benda Nabi bawa ni adalah benda benar, tapi tak boleh main kau. Dia balik wayak kau puak-puak dia, kapal dia. Puak-puak dia kata kapal kepada dia. Saharakau Allah. Mutlah kena sahih ke Muhammad. Utbah bin Rabi'ah pula dituduh kena sahih ke Nabi Muhammad SAW. Ya Abul Walid bilisani mutlah kena sahih dengan lidah Muhammad. Jadi apabila tak seterima dah begitu main sahih semacam dah. Tak sudah situ orang lain pula jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid bin Al-Mughirah pula jumpa. Dia jumpa dia kata Muhammad, kenapa orang duduk mengaku banyak nak bini macam kau? Dia tahu aku nak cari ajmalu abkarihim. Orang tengok paling comel di muka Nabi kau. Nak ayat banyak tawaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak cari hatta aku nak agna sehingga menjadi orang paling kaya dalam bumi. Nabi kata tak silap kau. Ini yang disebut sebagai wa ma ba'u dinahum bid dunya, tak jual. Dengan dunia orang Nabi tawar semua sekali itu. Orang panggil spesial belaka tu. No. Nombor satu kan. Nombor satu. Tapi Nabi tolak belaka tak silap. Last sekali dia kata beginilah Muhammad, aku minta gini lah Allah dah ni, kita buat satu MOU lah aku dengan mu. Hari ni aku semua Tuhan mu, esok semua Tuhan aku. Gitu pula. Awak rundingan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini dipanggil apa ni? Dipanggil pluralisme. Pluralisme ni ada zaman dulu yang telah dibawa oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Lama lah pluralisme ni, lama, bukan baru. Agama ni serupa, bukan zaman dulu, bukan zaman lah ni, zaman dulu zaman Nabi kita Muhammad SAW. Lalu tu ayat kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Itu ayat. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu aku, agamaku lah Nabi kata. Dalam agama ni tak boleh nak buat bersama. Pakar. Hari ni aku semua ngomong saya semua. Aku hari ni mari sedia semua gereja serupa tak boleh. Lakum dinukum waliyadin, tak ada sama. Pluralisme dalam agama yang telah dibawa oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi dia tidak jual agama dengan dunia. Walaupun tawaran-tawaran itu dikira tawaran sangat hebat. Walam yuz'azim imanahum, tidak menggoncangkan iman mereka. Targhibun wala tarhibun. Sama ada mereka itu diuji dengan bentuk-bentuk apa ni, pengukuhan, benda-benda positif, kekayaan, wanita tercantik, sebagainya. Wala tarhibun, walaupun dengan ukutan tak juga. Nak pergi benda apa tak asyik, nak apa ni, nyanyi ni pun tak ada. Wala ta'zib, penganiayaan. Wala tahjib, tahjib ni kan halau, menghalau dia. Wala qatl, dan pembunuhan, wala pembunuh. Zaman kita ni ada dan ni di Gaza, bumi Gaza, hari-hari pun beratus mati tak lari. Tak lari ni. Pelik kita tengok kalau kena kita lari tu. Amal lari takut kalau mati dia tak lari. Iman kuat, keimanan mereka kuat. Sampai bumi dah hancur pun kan, jadi padang jarak, pada terkukur tak lari. Tak lari. Dan yang keluar daripada mulut mereka, budak ko, orang muda ko, orang tua, umur 80, supo lah ko. Supo je. Keluar mulut mereka iman kepada Allah Ta'ala. Li'annahum ba'u anfusahum lillah, kerana mereka telah menjual diri mereka kepada Allah Ta'ala. Dan dia jual diri mereka kepada Allah Ta'ala, tersangat kata. Wa man ba'a nafsahu lillah fala yumkinu an yabi'aha li ghairihi. Bagi siapa yang menjual dirinya kepada Allah Ta'ala, maka tidak boleh
maka tidak boleh dia menjualnya kepada selainnya. Tak jual dah kepada orang lain. Dia tidak akan jual diri dia kepada selain daripada Allah SWT. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Maksudnya sesungguhnya Allah Taala telah membeli daripada orang beriman itu diri mereka, harta benda mereka dengan balasan syurga. Ini satu jual beli sangat beruntung bagi orang beriman. Kita ni Allah Taala beri percuma. Diri kita ni Allah Ta'ala beri percuma. Penglihatan, pendengaran, kaki, tangan, semua, nyawa Allah Ta'ala beri percuma. Dia tak pernah minta bayar dia walau 1 sen pun. Tiba-tiba dalam keadaan dia beri percuma, dia suruh jual pula dia nak bayar pula. Mana ada orang itu. Orang beri ke kita kereta percuma. 2-3 buah batu jual ke dia pula. Dia beli. Dia beri dia beli pula. Ni jual beli Allah Taala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sebab tu orang beriman ni adalah orang beruntung. Kita ni orang beruntung. Cuma kita tak nampak. Jual beli tu kita tak nampak. Sebab Allah Taala nak bayar sesok al-jannah tu sesok. Macam mana kita berjual beli dengan Allah Taala? Maknanya kita menyerahkan diri kita, harta benda kita di jalan Allah Taala, kepada Allah Taala. Kita suruh diri kita kepada agama Allah Taala. Apa Allah Taala nak, apa Allah Taala perintah, pahit ke dia, susah ke dia, suka ke dia, kita terima belaka, kita ikut belaka. Kita tidak ada dolak dalih di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dicela, dicaci oleh orang yang tidak suka. Kalau kira orang suka, ramai orang suka. Sebab benda agama ni tidak ramai orang suka. Apabila orang agama ni, alim ulama bercakap rasuah haram, tak boleh. Zina haram, tak boleh. Riba haram, tak boleh. Menipu haram, tak boleh. Menganiaya, menzalimi orang haram, tak boleh. Banyak benda tak boleh. Apabila benda-benda kotor itu banyak menyebabkan ramai orang tidak suka, sebab tidak secocok dengan jiwa dia, dengan kemahuan dia, dengan diri dia, dengan nafsu dia. Jadi orang yang beriman ni adalah orang yang sangat beruntung, di mana Allah Ta'ala beri kepada kita aset yang ada ni secara percuma. Anggota tubuh badan kita, nyawa dan sebagainya, kesihatan dan sebagainya, Allah Ta'ala beri percuma. Semua Allah Ta'ala beri kurnia Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak beli pula semua ni, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, harta benda mereka tadi, bi anna lahumul jannah, dengan balasan syurga. Itu adalah satu jual beli yang sangat beruntung dalam kehidupan kita. Dia tidak tidak wujud muamalah jual beli gini sesama manusia. Orang beri barang kemudian dia beli. Dia beri gula, beri beras apa, kemudian dia beli, bayar. Oh, kaya kita. Kita nak beli barang nak cari modal, satu hal ni. Itulah agama Allah Ta'ala ini adalah agama yang memberi keuntungan kepada kita. Agama selain daripada agama Allah Ta'ala itu memberi kerugian kita dunia dan akhirat. Walaupun kita nampak zahirnya macam bahagia, macam untung, tapi tidak untung. Untung agama Allah Ta'ala, walaupun nampak susah sikit, sepit sikit, perik sikit, tapi di situ ada keuntungan. Allah Ta'ala akan balas kita dengan syurganya di akhirat nanti. Jadi kita di situ. InsyaAllah kita akan sambung menghadap Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil